Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu kembali selepas kita berhenti pada tajuk mengingati mati di dalam tajuk pada dalam pelajaran yang ketiga, iaitu sifat mahmudah. Baik, jadi hari ini kita nak sambung berkaitan dengan sifat da'i. Apa dia? Sifat da'i. Sifat da'i boleh rujuk pada muka surat 34. Baik, kita nak masuk berkaitan dengan tajuk da'i. Da'i ni, kalau kita nak tahu maksud da'i ni, da'i ini asal perkataannya ialah da'a. Yang mana da'a ini mengajak. Kita nak mengajak orang. Ya, itulah da'i. Da'i ini ialah orang yang kita nak mengajak orang untuk menyeru orang kepada jalan Allah. Itulah da'i. Baik, kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baik, surah Ali Imran ayat ke-104 yang bermaksud, hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Merekalah orang-orang yang berjaya, muflihun, iaitu orang-orang yang berjaya. Baik, da'i ini sebagai pendakwah, ianya bukan memerlukan seseorang itu untuk dia duduk dalam masjid, duduk dekat depan sekali, duduk atas kursi, atas meja, dan dia menyeru pada orang. Itu bukannya semestinya sifat sebagai orang yang da'i. Da'i ialah orang yang mengajak. Tak kiralah apa pun, apa sekalipun dia, kalau dia mengajak kepada ni kebajikan, menyeru pada yang ma'ruf, mencegah daripada mungkar, maka itulah pendakwah. Maka itulah pendakwah. Tak semestinya pendakwah itu kena pakai lebay, kena pakai serban, kena pakai tak. Ianya tak perlu. Ianya bukan perlu, keperluan dia untuk da'i ini. Da'i ni kita ni, kita antum semua ni, yang mengajak kepada orang ni, mengajak orang kepada buat kebaikan. Makanya orang yang maksudnya orang yang berdakwah ni, orang yang nak mengajak saja. Tahu, dia nak mengajak orang, dia mengeluarkan kata-kata yang baik, ngajak dengan hikmah, dan juga sebagai seorang pendakwah juga, ianya mempunyai beberapa sifat-sifat. Okey, mari kita lihat pada sifat-sifat sebagai seorang da'i. Baik. Sifat-sifat da'i pertamanya mestilah dia berilmu. Ulang sekali lagi, orang yang berdakwah, orang yang nak mengajak orang kepada kebaikan, ke jalan Allah, pertama sekali, dia tak perlu nak kena pakai jubah, tak perlu dia nak kena pakai serban, tak perlu. Dia tak perlu. Pertamanya ialah orang itu mestilah berilmu. Yang mana menuntut ilmu merupakan perkara yang diwajibkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ke atas semua orang kepada atas semua orang Islam. Makanya faedah untuk menuntut ilmu yang kita akan dapat mestilah sebagai satu amal jariah yang akan mendapat pahala
secara berterusan kita mengajar. Bila kita nak menjadi pendakwah ni, bila kita ada ilmu, kita menyampaikan kepada orang tu. Kita ni hanya menyampaikan saja. Kalau nak keluarkan fatwa dan sebagainya, nak berkaitan dengan hukum hakam, itu bukan dia pendakwah, tetapi dia adalah yang alim. Dia adalah alim ulama. Kalau macam kita ni semuanya adalah pendakwah. Sebagai satu ilmu jariyah yang berterusan. Kalau kita sampaikan, jangan buat macam tu, jangan makan berdiri contoh. Sebagai contoh, jangan kita makan berdiri, tak baik. Maka dari situ kita mengajak orang dalam suatu kebaikan. Makanya kalau dia mengamalkan perkara tersebut dan dia juga mengajak orang kepada perkara tersebut, maka ilmu itulah yang akan berterusan, yang akan mendapatkan pahala secara berterus saja. Dia dapat, kita dapat dan sebagainya. Kalau di mana kita dapat, kita akan dapat daripada orang yang mengajar kita tu, akan dapat juga. Siapa yang mengajar dia? Orang yang mengajar, yang diajar. Maksudnya orang atas yang ajar yang sampaikan, maka dia juga dapat pahala tersebut. Baik, yang keduanya, faedah dalam kita menuntut ilmu banyaklah, ini antaranya sahaja. Yang keduanya ialah mendapat keyakinan. Mendapat keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang lain. Dan yang ketiga ialah supaya mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Betul, sebab sekarang ni orang masyarakat, dia nak tengok kita ni berilmu. Dia nak tengok kita dia nak tengok kita berilmu. Kalau orang ni dia macam dia ni tanya macam something wrong je. Lepas tu bila tanya macam ni, dia pusing macam ni, dia pusing macam ni. Jadi macam membuatkan masyarakat ini tak mempercayainya. Masyarakat ini tidak mempercayai. Maka orang yang ada ilmu, bila dia berilmu, maka orang akan percaya dia. Maka orang akan percaya apa yang dia cakap. Baik. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, yuballighu anni walau ayat. Baik, terdapat 4 golongan yang diberikan pahala dalam menuntut ilmu, iaitu orang yang ni, 4 golongan ni yang diberikan pahala. Golongan ni yang suka bertanya akan sesuatu ilmu. Dia suka bertanya. Dalam kelas dia bangun, muklimah, saya nak tanya berkaitan dengan perkara ni, sekian. Maka golongan inilah yang suka bertanya ini akan sesuatu ilmu lah. Jangan tanya mu apa. Muklim, bila muklim nak kahwin? Contoh saja. Jadi bila golongan ini yang suka bertanya tentang ilmu, sesuatu ilmu, dia banyak acap kali bertanya, maka dia adalah golongan yang diberikan pahala dalam menuntut ilmu. Golongan yang kedua ialah golongan pengajar atau orang yang mengetahui sesuatu akan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Inilah yang kita katakan sebagai anfa'uhum linnas, iaitu kita ni bermanfaat untuk orang lain. Ada manfaat kita. Bukannya bila ni cakap tak tahulah, malah nak fikir. Iaitu orang macam tu dia tidak iaitu mengajarkan kepada orang lain, maka dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Maka kita nak berkawan, dalam kita nak dalam kehidupan kita mencari orang yang bermanfaat untuk diri kita. Maka apabila orang itu manfaat untuk kita, kita akan memanfaatkan apa yang dia bagi kat kita, kita akan manfaatkan kepada orang lain. Baik, yang ketiga ialah golongan yang mendapat pahala ialah yang mendengar orang yang mengajarkan ilmu. Seperti dalam kelas, muallim ataupun muallimah mengajar, dia mendengar dengan fokus, dia mendengar dengan baik. Dan yang keempat ialah golongan, iaitu golongan yang suka dan kasih akan majlis ilmu, taman-taman syur,
taman-taman syurga. Kita ni nakkan syurga, tapi kita tak nak duduk dalam taman-taman syurga. Bukan kata tak nak, di sekolah pun malas. Tapi disebabkan PKP ni membuatkan bila belajar online, membuatkan orang makin lama makin nak pergi, naklah pergi sekolah, naklah pergi sekolah. Dia akan jadi macam excited sangat-sangat nak pergi sekolah kan. Okay, baik. Yang terakhir tadi ialah golongan yang suka dan kasih akan majlis ilmu. Bila dia ada je ceramah ke apa ke, motivasi ke ataupun apa sekalipun, dia amat suka. Aku nak pergilah. Aku suka. Macam tu. Faham tak? Okey. Baik. Yang kedua ialah bersabar. Bersabar ialah ini ada sifat sebagai seorang dai. Kita ambil dua dahulu. Bersabar ialah tabah ataupun tenang ketika menghadapi kesusahan atau cabaran. Begitu juga orang-orang yang beriman. Bila kita kata orang itu beriman, maka bila dia beriman, maka banyaklah ujian atau pencabaran. Itu semestinya. Tapi kita tak nak masuk ke situ. Kita nak beritahu apakah ini sifat saja kita nak beritahu sebagai kita ni, kalau kita nak berdakwah, kita nak jadi orang yang dai, iaitu penyampai, kita kena bersabar. Sebabnya orang-orang yang nak menyampaikan ni, dia memang kena sabar. Kalau dia tak sabar, kelas tu kelas kita punya kelas contohnya kan, habis kena marah. Kita akan marah. Kita akan rasa geram je dalam kelas kan. Geramnya dengan dia. Maka kita kena bersabar. Sama juga, tak kira lah dia sebagai cikgu matematik ke, dia kena juga bersabar. Sebab dia itu adalah pendakwah itu. Pendakwah bagi subjek matematik. Dia nak sampai nak mengajarkan orang tu jadi pandai dalam matematik. Maka dia kena bersabar. Sama juga sebagai pendakwah, dia kena banyakkan diri dia bersabar. Apakah faedah yang kita akan dapati daripada orang-orang yang bersabar? Bila kita jadi sabar, apa yang kita dapat? Pertamanya, sentiasa melakukan pekerjaan dengan akal fikiran yang tenang dan berhati-hati. Yang keduanya, sentiasa mengingati Allah. Dan ketiga, dapat membentuk akhlak yang mulia. Dan yang keempat, sentiasa bersifat terbuka, berlapang dada dan tidak mudah berputus asa daripada apa yang Allah sampaikan kepada kita. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, yang beriman, amanu ista'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan dengan bersabar dan dengan mendirikan sembahyang. Sebab apa? Panjang ceritanya kalau kita nak cerita kenapa dalam ayat ni Allah nak bagi tahu tentang sabar. Lepas tu kenapa kita nak kena solat juga. Panjang kalau kita nak terangkan Malah tak sempat nak terangkan. Okey. Tetapi apa yang kita nak sampaikan di sini ialah sebagai seorang yang da'i, nak mengajak diri kita kepada Allah. Tak semestinya seseorang itu yang penting dia bila dia nak mengajak, tak semestinya dia menunjukkan dirinya seorang yang alim. Kena pakai kopiah lah, kena pakai baju, kena pakai jubah tak boleh koyak-koyak, kena elok bersih. Tak, bukan semestinya. Sama juga yang kita sedia maklum, sangat-sangat yang terkenal siapa dia, iaitu kalau kat di sini kita mesti kenal. Kalau saya sebut mesti awak kenal, iaitu siapa dia? Abid Liu. Ustaz Abid Liu ni dia tak menunjuk, dia jarang dulu kalau awak tak kenal dia dulu, kalau awak nak kenal dia dulu dia adalah seorang yang banyak mengajak orang kepada kebaikan. Dia tak pakai pun jubah-jubah sebab dia nak pergi jumpa. Contohlah dia nak pergi jumpa geng-geng Maknyah, contohnya geng Pondan kan, dekat Kuala Lumpur. Dia pergi, dia nak sampaikan kebaikan. Dia tak pernah pun pakai pakaian yang membuatkan orang tu rasa tak selesa. Jadi nak bagi tahu,
baju, pakaian bukannya melambangkan seseorang itu pendakwah. Bukannya maksud kata nak berdakwah, semua orang boleh berdakwah. Okey, faham? Itu saja yang penting lah untuk Muallif sampaikan. Kita akan sambung lah. Banyak lagi ni, boleh tentang pendakwah ni, banyak lagi yang kita boleh huraikan. Cumanya kita berhenti saja di sini dahulu, iaitu sifat-sifat da'i, orang yang berilmu dan juga orang itu yang bersabar. Kalau kita nak kupas, memang banyak ilmu daripada segi macam mana bersabar, yang macam mana. Jadi cukup setakat itu sahaja dahulu, yang mana kita berhenti, iaitu dua sifat orang yang sifat da'i, mestilah bersabar dan juga apa dia, iaitu berilmu. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.